Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Denish bin Abdullah, pemegang kad matriks 07 DTK 22F1008. Dan nama saya Ling Wan Seng, memegang kad matriks 07 DTK 22F1022. Dan nama saya Muhammad Izrul Hafiz bin Asmat, pemegang matriks number 07 DTK 22F1012. Pada hari ini kami akan membahaskan tentang sejauh manakah bidang sukan Malaysia mampu membawa kepada kesepakatan seterusnya perpaduan di Malaysia. Sukan secara tidak langsung dapat mengeratkan ikatan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini dapat disaksikan di mana skuad badminton negara yang terdiri dari barisan pemain berbilang kaum bersaing di kejuaraan dunia di bawah satu bendera. Sebagai contoh, Nur Izzuddin dan Goh Zefei berganding bahu telah merangkul piala tempat pertama pada kejuaraan Piala Jerman 2022 dalam kategori bergu lelaki. Bukan itu sahaja, adik-beradik Siddiq juga yang terdiri daripada Misbun, Razif Jalani dan Rahman pernah menjuarai Piala Thomas pada tahun 1992 dan menamatkan kekeringan pingat bagi Malaysia setelah 25 tahun. Jelas ini membetulkan tanggapan orang bahawa sukan badminton bukan sahaja didominasi oleh kaum Cina, walhal sukan ini dimainkan oleh pelbagai kaum juga. Ini dapat membuktikan bahawa sukan dapat menyatupadukan masyarakat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama. Sekarang, mari kita dengar pandangan daripada Profesor Ling dan Dato' Izrul tentang sejauh manakah sukan dan perpaduan di negara kita. Pada pendapat saya, sememangnya sukan dapat meningkatkan kesepaduan kaum di negara kita. Tetapi, sukan juga mampu menjatuhkan kesepakatan dan perpaduan bangsa di negara kita. Hal ini berlaku karena sikap rasisme yang terpupuk dalam kalangan penyokong ketika seseorang yang berkaum lain menyebabkan kekalahan dalam bidang sukan berperingkat antara bangsa atau kebangsaan. Dengan kekalahan tersebut, pasti akan wujud penyokong yang akan mengungkit isu perkauman lalu menyebabkan kesepakatan dan perpaduan bangsa di negara kita tergugat dan terancam. Sebagai contoh, pemain badminton negara yang dibanggakan dalam kategori perseorangan wanita Kisona Selvadurai yang telah memenangi pingat emas untuk Malaysia pada pentas Sukan Asia Tenggara Filipina 2019. Walaupun Kisona telah mengharumkan nama Malaysia dengan pencapaiannya yang cemerlang, Kisona tetap juga diserang dengan ciapan berbaur perkauman selepas tewas kepada pemain Jepun dalam aksi separuh akhir Piala Sudirman di Finland pada 30 September 2021. Dengan ini, memang benar kata orang bahwa terkena pada ikan bersorak, terkena pada batang masam. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Pada pendapat saya pula, tidak boleh dinafikan bahawa penyokong-penyokong Malaysia juga terdiri daripada pelbagai kaum. Penyokong Malaysia yang pelbagai kaum menyokong pemain dari Malaysia, biarpun pemain Malaysia yang berlainan bangsa. Sebagai contoh, penyokong Malaysia menyokong pemain legenda iaitu Lee Chong Wei yang berbangsa Cina ketika beliau menentang juara Cina iaitu Lin Dan pada Sukan Olimpik pada tahun 2012. Biarpun beliau tewas, tetapi penyokong Malaysia tetap berbangga terhadap pencapaian yang telah dicapai oleh beliau. Tidak lupa juga, pada masa ini, penyokong Malaysia gembira dengan pemain badminton negara iaitu Lee Zijia kerana telah mendapatkan semula rentak dan keyakinan semasa bermain di kejohanan All England walaupun beliau tumpas di separuh akhir.
Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia tetap menyokong atlet negara biarpun berlainan bangsa dan agama. Dan sekarang kita beralih ke gelanggang bola keranjang Politeknik Kota Kinabalu dan mendengar pandangan dari seorang pelajar di sana. Tastes good like soul food. Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. Saya berada di gelanggang bola keranjang Politeknik Kota Kinabalu. Sekarang saya akan menanyakan satu soal kepada Anda. Apa nama Anda? Nama saya Hans Lukas Sumungking, kelas master. Kelas? Saya dari Diploma Kejuruteraan Mechanical, segmen 4, kelas B. Dan persoalan pada hari ini adalah sejauh manakah kesepaduan bangsa boleh dibawa dengan melalui sukan? Oke, ini mau short answer atau long answer? Terserah daripada Anda. Oke, kalau ini pendapat saya sendirilah. Sejauh mana, bagi saya, kita bagi contoh. Macam contoh bola sepak kan, kebanyakan orang mempunyai minat yang sama. So mulai minat yang sama, kita boleh bergaul, dari sana kita boleh bergaul tentang sukan yang kita minati, begitu. So bila kita mempunyai satu minat yang sama, pergaulan itu boleh boleh mengeratkan hubungan kita antara sesama lah. Macam mungkin ada orang yang berbangsa lain, seperti contoh Cina dengan India, mereka pun contohnya ada minat yang sama, seperti bola sepak, bola keranjang, apa-apa sukan lah. Jadi bila mereka mempunyai pergaulan yang sama, mereka boleh maksud saya apabila mereka ada minat yang sama, mereka boleh bergaul. Dari pergaulan itu boleh mengeratkan hubungan. Jadi setahap mana itu sebenarnya ada mungkin begitu macam setakat pergaulan biasa begitu saja, tetapi ada yang akhirnya menjadi kawan rapat. Jadi di sana kita boleh dia terbagi ke beberapa kategori lah, terpulang juga kepada sejauh mana kita mau ambil perhubungan itu. Itu pendapat saya lah. Itu saja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Itu saja daripada Hans. Kesimpulannya, sukan membuka banyak peluang untuk menyeratkan kesepakatan dan perpaduan bangsa di Malaysia. Akhir kata, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian daripada kami.